Aliran pemikiran liberal mempunyai suatu aliran pemikiran yang mana mengkehendaki kepada keterbukaan minda dalam berijtihad, sehingga ia melampaui dan bertentangan dengan batas hukum hakam agama, seperti mana dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak hanya itu, pemikiran liberal juga sebenarnya telah mempunyai perselisihan kepada agama-agama lain yang mempunyai hukum tersendiri. Sebagai contoh, pemikiran liberal bertentangan dengan hukum Islam, hukum hakam Kristian dan juga melanggar fitrah dan sunnah alam. Pemikiran liberal terbagi kepada dua kesan, iaitu positif dan juga negatif. Ianya positif sekiranya ia bergantung kepada kemaslahatan untuk umat dan bukannya untuk kepentingan hawa nafsu. Walau bagaimanapun, pada zaman kini, pemikiran liberal ini lebih kepada untuk memuaskan hawa nafsu dan kehendak dalam kehidupan, yang mana pejuang pemikiran liberalisme ini menyatakan pemikiran liberal ini perlu untuk kesejahteraan dan keadilan. Akan tetapi, sebaliknya, pemikiran yang dibawa hanyalah untuk kepuasan kehendak dalam kehidupan. Para cendekiawan yang banyak mengkritik kuasa autonomi gereja terhadap masyarakat. Apabila golongan intelek telah berani mengkritik golongan gereja, maka kumpulan-kumpulan feudal dan kapitalis berturut serta. Maka dari sini munculnya gerakan yang menentang gereja. Antaranya, lahirlah idealisme komunis yang diketuai oleh Karl Marx, yang mana beliau menganggap agama adalah penjara kehidupan masyarakat. Ahli-ahli falsafah Eropah juga mula mempersoalkan agama dalam kehidupan dan kriteria kebenaran. Impak negatif kepada agama apabila masyarakat mula melihat agama lebih membawa masalah daripada kebaikan. Masyarakat mula berpegang bahawa kebenaran itu relatif dan membuat tanggapan bahawa kemunduran berlaku jika kuat berpegang pada agama dan berada di bawah pengaruh gereja. Akhirnya, perkembangan ini membawa kepada zaman Renaissance, iaitu zaman kebangkitan bangsa Eropah dari zaman kegelapan dikongkong peraturan agama. Akar utama munculnya ideologi ini apabila dua sumber ini digabungkan, iaitu gabungan tradisi intelektual Islam dengan falsafah barat moden. Dalam kata lain, pemikiran Islam liberal bukanlah ideologi yang muncul pada zaman moden. Sebaliknya, ia wujud sejak zaman pemikiran Islam yang reformatif pada abad ke-7 Masihi. Wujudnya ideologi ini kerana suatu kelompok yang beragama Islam tidak mahu terpisah daripada tradisi liberalisme barat yang bermula di Eropah dan Amerika sejak 2 abad. Ilmu falsafah dan ideologi tasawuf adalah benih awal tentang bagaimana Islam liberal itu wujud. Ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi 800 hingga 873, Al-Farabi 870 hingga 950 dan Ibn Sina 980 hingga 1037 percaya bahawa sejauh mana kebenaran hakiki adalah alasan sama pentingnya dengan kebenaran wahyu. Mereka tidak hanya mendasarkan kepercayaan mereka kepada Islam yang mana menuntut bahawa Allah SWT satu-satunya yang berkuasa untuk memiliki sesuatu kebenaran. Sebaliknya, bebas berfikir tentang Islam untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih kuat serta yakin terhadap Islam. Tasawuf telah menyumbang kepada liberalisme apabila kelompok ini percaya manusia bebas menggunakan segala cara untuk mencapai rahmat, meskipun amalan itu tidak dinyatakan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jika merujuk kepada kemunculan awal Islam liberal, iaitu ideologi falsafah dan tasawuf, perjuangan kelompok ini adalah untuk meyakinkan Muslim dengan agama Islam yang dianuti dan bukan menjadi ikutan semata-mata. Akan tetapi, kewujudan Islam liberal pada masa kini bukanlah memperjuangkan hal-hal kepercayaan dalam beragama, tetapi mereka sebenarnya memperjuangkan hak-hak dan kehendak yang mereka mahukan tanpa merujuk syariah sebenar beserta disiplin ilmu agama.
Liberal masa kini memperjuangkan untuk menjalankan kehidupan tanpa peraturan dan campur tangan ahli agama. Mereka hanya ingin mengekalkan agama Islam tetapi tidak mahu mengikut maqasid syariah dan disiplin ilmu. Ciri-ciri ideologi liberalisme terhadap agama Islam. Aspek akidah. Yang pertama, berpegang kepada konsep pluralisme. Penganut fahaman ini berpendapat bahawa setiap agama adalah sama kerana ia membawa kepada Tuhan yang sama tetapi berbeza cara beramalnya. Yang kedua, akal manusia adalah wahyu. Al-Quran merupakan teks sahaja yang tidak relevan dengan zaman moden. Wahyu yang tidak tertulis pula ialah akal manusia. Mereka mengatakan yang sebenarnya teks Al-Quran berdasarkan tujuan konteks suasana zaman pada ketika itu. Aspek syariah. Mempersoal metodologi penafsiran Al-Quran dan hadis. Mereka merupakan golongan anti hadis. Fahaman ini menggunakan kaedah takwilan yang tersendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak mengikut pendapat dan penafsiran oleh ulama terdahulu kerana mereka percaya Al-Quran itu memerlukan pemahaman dari fikiran sendiri. Yang kedua, mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Sebagai contoh, Isra' dan Mi'raj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan atau hiperbola oleh pengikut Rasulullah SAW yang taksub, sehingga kan mereka hanya bermimpi sahaja di alam tidur mereka sahaja. Cara-cara penyebaran ideologi liberalism. Yang pertama, penyebaran melalui media massa. Antara media massa tersebut ialah media cetak, sebagai contoh akhbar, majalah, buku dan sebagainya. Dan media elektronik seperti televisyen, radio dan internet. Sebagai contoh, penyebaran fahaman melalui penulisan buku seperti Muslim Women and the Challenge. Gerakan ini juga ada memanipulasikan terhadap hadis Wida dengan bertujuan meratifikasikan ICED. Contoh lain, Sister in Islam bergiat aktif menerbitkan buku yang berideologi liberalism. Yang kedua, penyebaran melalui tokoh-tokoh atau orang besar yang berfahaman liberalism. Sebagai contoh, dalam negara Malaysia ialah antaranya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Religion, Pluralism in a Divided World di London School of Economics. Tokoh-tokoh luar yang dijemput ke Malaysia antaranya ialah Irsyad Manji yang telah melancarkan bukunya Allah, Liberty and Love 2011 di Dewan Perhimpunan Cina Selangor dan Kuala Lumpur pada tahun 2016. Selain dari fahaman liberalism dan pluralism, penulis ini juga turut mempromosikan homoseksualiti. Manakala pada tahun 2017, Mustafa Akyol telah dijemput oleh Islamic Renaissance Front IRF untuk menyampaikan ceramahnya di Malaysia. Mustafa merupakan penulis buku Islam Without Extreme, A Muslim Case of Liberty 2011. Kesilapan, faktor pemikiran dan pengamalan liberalism. Yang pertama, kecerdasan iman. Individu yang cerdas imannya menandakan individu tersebut tidak yakin dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Individu ini akan mengetepikan hal-hal dosa dan pahala, mengetepikan ajaran Al-Quran dan hadis,
serta tidak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyalahkan takdir apabila ditimpa musibah. Individu juga tidak memikirkan kehidupan selepas kematian. Yang kedua, pendidikan sekular. Pemodenan yang berlaku dalam dunia hari ini membawa masyarakat kepada unsur-unsur modernisasi. Masyarakat semakin jauh dari tujuan kehidupan sebenar sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekularisme dalam pendidikan adalah dasar bahawa pendidikan mesti terpisah dengan agama atau tidak ada kena-mengena dengan agama, akhirat atau kemaslahatan manusia di alam yang kekal abadi, serta tidak ada kena-mengena dengan pertimbangan-pertimbangan yang timbul daripada kewujudan Tuhan serta keabadian roh. Sebagai contoh, ilmu sains yang menolak metafizik kerana hanya bergantung kepada fakta dan logik. Ancaman. Dalam agama Islam, terdapat 4 bahagian penting iaitu akidah, syariah, ibadah dan akhlak. Setiap bahagian bersangkut paut antara satu sama lain. Kedatangan fahaman liberal telah mengganggu amalan agama Islam yang mengikut mazhab Imam Syafi'i dan berpegang dengan amalan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Fahaman liberal bukan sahaja mengganggu syariat dan hukum hakam Islam, malah ia mengganggu akhlak, ibadah dan akidah. Ancaman yang melanda melalui serangan aliran pemikiran Islam liberal tidak ubah seperti masyarakat jahiliah moden yang ingin memisahkan manusia daripada ajaran sebenar Islam. Semua pihak perlu berganding tenaga dan mengembang usaha ke arah pemurnian akidah daripada anasir-anasir yang bertentangan dengan agama Islam. Menurut para ulama, akidah bermaksud ilmu yang wajib dipercayai dan diimani oleh seseorang dengan dalil yang sahih dan meyakinkan. Ancaman liberalisme dalam akidah. Sebagai contoh, gerakan Interfaith Commission. Gerakan ini mencadangkan supaya anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak diharuskan secara terus menjadikan anak mereka sebagai agama Islam. Selain itu, cadangan IFC adalah orang bukan Islam yang telah memeluk agama Islam hendaklah diberi kebebasan untuk kembali kepada agama asal mereka, iaitu murtad, dan tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang. Gerakan G25 pula menggesa supaya aliran Syiah bebas beragama di dalam Malaysia. Ibadah bermaksud segala bentuk amalan atau perbuatan sama ada melalui anggota zahir seperti solat, tawaf, haji atau melalui lidah seperti zikir, membaca Al-Quran dan melalui hati iaitu ikhlas, khusyuk, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan pengabdian khusus kepada Allah. Ancaman liberalisme dalam hal ibadah. IFC berpendapat bahawa wang hasil zakat sepatutnya digunakan untuk keperluan orang bukan Islam juga. Gerakan G25 pula pernah mencadangkan supaya solat Jumaat dipinda pada hari Sabtu. Sister in Islam pula telah menyatakan dan mengusulkan bahawa wanita boleh menjadi imam kepada lelaki kerana hak persamaan gender. Inilah hal ibadah yang diganggu oleh ancaman liberalisme. Akhlak adalah suatu sifat yang baik yang biasanya akan memiliki sikap yang baik juga, dan sebaliknya jika seseorang itu memiliki sifat tidak baik, cenderung memiliki akhlak yang tercela. Ancaman liberalisme dalam hal akhlak. Bawaan oleh gerakan G25, mereka telah menentang institusi Islam badan kerajaan seperti JAKIM. Kedua, gerakan ini memansuhkan hukuman halwat. Ketiga, pemansuhan undang-undang syariah. Manakala Sister in Islam pula
membawa ancaman terhadap hal agama apabila mereka menyokong aktiviti LGBT dan memperjuangkan hak-hak LGBT. Syariat Islam ialah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Ancaman liberalisme dalam hal syariat. Gerakan Interfaith Commission telah mencadangkan orang Islam hendaklah dibenarkan keluar daripada Islam, iaitu murtad, sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa dikenakan apa-apa tindakan undang-undang. Gerakan G25 pula mengganggu hal syariat apabila mereka mahukan undang-undang syariah dipinda. Kedua, mereka meminta supaya hukuman hudud di Kelantan dibatalkan. Ketiga, mereka ingin memasukkan hukuman murtad sama seperti gerakan IFC. Yang keempat, mereka membantah cadangan kerajaan untuk meminda Akta Mahkamah Syariah. Dan yang kelima, mereka menyatakan bahawa syariat bertudung tidak diwajibkan. Secara keseluruhannya, menerusi kajian ini, didapati bahawa ancaman pemikiran aliran Islam liberal perlu diberi perhatian oleh semua pihak demi memastikan kelangsungan ajaran Islam yang sebenar tidak dikelirukan. Pendedahan mengenai penyelewengan aliran pemikiran Islam liberal perlu diperluaskan untuk memaklumkan kepada masyarakat Islam agar tidak terjebak dengan isu-isu yang diketengahkan oleh gerakan-gerakan sesat ini. Pendedahan dan huraian yang jelas perlu dihadapkan kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksudkan dengan aliran pemikiran Islam liberal dan bahayanya fahaman tersebut terhadap akidah umat Islam. Langkah-langkah menghadapi isu liberalisme. Yang pertama, peranan perundangan Malaysia dalam memantapkan perundangan Islam. Perundangan di Malaysia terdapat dua pentadbiran, iaitu sivil dan syariah. Untuk mengelakkan masalah liberalisme berleluasa, kerajaan perlulah menetapkan bahawa setiap umat Islam perlu dibicarakan di mahkamah syariah dan mahkamah sivil hanya diguna pakai oleh orang bukan Islam dan hanya diguna pakai apabila suatu kes itu tidak dikendalikan oleh mahkamah syariah. Melalui perundangan syariah, fahaman liberal dapat dibendung kerana amalan barat itu tidak terlaksana. Segala perundangan Islam dalam masalah jenayah adalah relevan, malah lebih terbuka berbanding undang-undang jenayah sivil yang mana sivil banyak hukuman bunuh berbanding konsep pengampunan. Begitu juga dalam menjatuhkan hukuman kes zina yang mana mahkamah syariah memerlukan 4 saksi. Sebaliknya mahkamah sivil tidak. Hukuman ke atas mencuri pula, mahkamah syariah akan melibatkan latar belakang kes yang amat teliti yang mana sekiranya disebabkan kemiskinan individu mencuri, hukuman tidak dapat dilaksanakan dan diberi pengampunan. Tidak seperti mahkamah sivil yang tetap menjatuhkan hukuman tanpa bertanya permasalahan individu mengapa melakukan jenayah. Seterusnya yang kedua, peranan institusi pendidikan perlu memperbanyakkan ilmu kerohanian. Akidah Islam membimbing kepada kepercayaan sejati dan menenangkan jiwa dan iman manusia. Ini kerana kebanyakan fahaman dan agama lain mempunyai konsep kepercayaan Tuhan yang tidak jelas dan tidak berkonsepkan metafizik. Ketidakjelasan ini menyebabkan manusia hilang arah lantas mencari alternatif lain seperti fahaman sekular. Strategi dakwah dalam membimbing masalah ini dapat menyelesaikan masalah fahaman liberal. Seterusnya yang ketiga, peranan ibu bapa. Ibu bapa kepada anak-anak perlulah menggalakkan anak-anak menyertai halaqah-halaqah Al-Quran. Peruntukan masa ini bertujuan agar mereka lebih memahami, cuba mengamalkan dalam Islam, dalam kehidupan Islam yang sebenar berdasarkan panduan Al-Quran umat Islam serta meninggalkan sikap mengagungkan ketamadunan barat.
Terus yang keempat, peranan media massa dan penyiaran. Badan kerajaan atau firma penerbitan perlulah memperbanyakkan hal-hal agama dan pendedahan liberalisme melalui media massa dan penyiaran. Ianya boleh disebarkan melalui iklan televisyen, filem pendek, poster infografik dan lain-lain. Cara kreatif yang mana pesannya ringkas tetapi padat yang mana dapat difahami dengan jelas. Golongan liberal membahaskan bahawa disiplin ilmu Islam seperti usul fiqh, mustalah hadis dan sebagainya adalah buatan ulama yang tidak sunyi daripada kecacatan. Segala hukum yang dinyatakan oleh ulama adalah bersifat ijtihadi yang mana boleh diterima atau ditolak. Penetapan sesuatu hadis seperti mutawatir, sahih dan daif juga adalah pandangan ulama yang boleh ditolak dan dipertikaikan. Golongan liberal ini mempunyai kaedah usul fiqh tersendiri, iaitu yang penting adalah tujuan hukum disyariatkan, bukan hukum atau syariat itu sendiri. Inilah penyebab lahir hukum-hukum pelik seperti hak dan tanggungjawab yang sama untuk semua jantina. Arak tidak haram jika tidak memabukkan. Aurat wanita perlu disesuaikan dengan zaman. Azab kubur adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan berbagai-bagai lagi hukum yang tidak pernah dijangkakan. Sama-samalah umat Islam perlu sedar bahawa Islam perlu diamalkan selari dengan Al-Quran dan hadis beserta pendapat ulama yang muktabar. Kehendak hawa nafsu perlulah dikawal atau diketepikan daripada kehidupan di dunia supaya mendapat ganjaran yang besar di akhirat kelak. Umat Islam perlu hidup dengan tujuan mencapai al-falah, iaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat.